Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Koresponden TVS bersama saya Syira Abang Mansur. Selamat berhujung minggu. Saya ucapkan kepada anda yang menonton yang pastinya ingin mengetahui laporan-laporan semasa dari luar negara. Baik, perkongsian menarik yang akan kita sama-sama ketahui hari ini ialah mengenai kopi di Indonesia yang akan dilaporkan oleh Koresponden TVS di sana. Juga menarik untuk kita ketahui iaitu mengenai rakyat Malaysia dari Singapura yang terselamat dari hukuman gantung sampai mati dan beliau kini sudah bebas dari tahanan dan keluar menjadi seorang lelaki yang bebas. Semuanya ada dalam yang akan dikongsikan dalam Koresponden TVS pada hari ini dan bersama dengan saya menerusi video call hari ini iaitu Encik Syukri. Assalamualaikum, apa khabar Encik Syukri? Salam, apa khabar Syirah? Baik. Alhamdulillah sihat. Hari ini dah mengopi ke belum? Mengopi tu maksudnya minum kopi ya, Cik Syukri? Ya, kalau mengopi di Indonesia ini satu ajakan uh, jom minum kopi. Satu ungkapan biasa, Oh. satu istilah atau trend gaya hidup untuk setiap lapisan masyarakat sudah sebati dalam kehidupan warga Indonesia lah. Syirah suka minum Hmm. kopi? Wah, awal-awal dah tanya ni, suka minum kopi. Kalau Syira suka apa-apa kopi yang berperisa hazelnut. Untuk makluman Syirah, di Indonesia ni terdapat banyak kedai kopi dan Mhm. kalau kita lihat apa Starbucks misalnya, jenama antarabangsa Mhm. terdapat 421 Starbucks di Indonesia. Di kota Hmm. Jakarta sahaja terdapat 110 Starbucks. Di hampir semua bangunan kerajaan, premis perniagaan, pusat membeli belah, terdapat pelbagai Hmm. kedai coffee house dari jenama antarabangsa sehingga yang lokal. Terlalu banyak kedai Hmm. kopi di Jakarta. Jadi Encik Syukri melihat kepada bilangan kedai-kedai menjual kopi di Indonesia, mungkin tidak keterlaluan untuk saya katakan bahawa orang Indonesia lebih gemar kopi berbanding minuman lain, begitu? Ya Syirah, saya lihat minum kopi ini satu rutin tradisi untuk warga Indonesia. Kalau kita lihat menurut satu Hmm. kajian statista, satu badan khas yang menganalisis pasaran pengguna, konsumsi kopi di Indonesia meningkat 4 kali ganda sejak 1990. Pada Mhm. 2019, penggunaan kopi meningkat pada 4,8 juta bungkus kopi, bungkusan kopi yang seberat 60 kilogram. Hmm. Permintaan yang meningkat ini didorong oleh generasi muda yang beralih dari teh ke kopi dan pelbagai variasi penghasilan kopi yang barulah. Kalau kita lihat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Palembang dan Medan, banyak jaringan kedai kopi dan kafe internasional beroperasi di perkantoran, di pejabat, di pusat Mhm. perniagaan. Tapi budaya minum kopi ini juga kita boleh lihat di jalanan. Terdapat banyak warung-warung kopi yang berjualan kopi dengan menggunakan basikal dan saya lihat kebanyakan orang Indonesia ni suka minum kopi hitam. Ya Encik Syukri dan di Ya. sini sebenarnya saya ada sedikit info lah mengenai kopi di Indonesia yang boleh saya kongsikan kepada penonton koresponden TVS. Mengikut catatan sejarah, kopi pertama kali dibawa masuk ke Indonesia iaitu ketika penjajahan Belanda pada tahun 1696 dan kini Indonesia menjadi antara pengeluar utama kopi dunia. Ha. Ya, saya benar. Kopi Ha. pertama kali dibawa masuk melalui Batavia. Nama Jakarta dulu Hmm. Batavia pada tahun 1696 ketika penjajahan Belanda yang membawa kopi Arabica dan ditanam di satu kawasan nasional Cibodas, satu jalan menuju Hmm. ke puncak di Bogor dan ketika ini jumlah luasan penanaman kopi di Indonesia adalah sekitar 1.24 juta hektar. Perkebunan Robusta 933 hektar dan perkebunan kopi Arabica 307 hektar. Lebih dari Hmm. 90% kawasan penanaman diusahakan oleh pekebun dalam skala yang kecil yang memiliki sekitar 1 hingga 2 hektar. Dan menurut Asosiasi Eksporter Kopi Indonesia, Indonesia Mhm. termasuk negara penghasil dan pengeksport kopi terbesar di dunia. Komoditi kopi adalah keempat
terbesar di Indonesia selepas sawit, getah dan koko. Baik, Encik Syukri. Ada satu lagi info yang saya tahu. Saya rasa semua pun tahulah kopi paling mahal di Indonesia itu kopi luwak. Itu pun berasal daripada Indonesia juga. Boleh Encik Syukri ceritakan Ya, sedikit yes. mengenai kopi luwak? Ya Syirah, kopi paling mahal Hmm. ni saya lihat boleh dikatakan kopi luwak sebab dijual pada harga RM150,000 Mhm. hingga 1 juta rupiah atau kira-kira Betul. RM45 hingga RM300 untuk satu cawan. Oh. Dan harga itu bergantung pada kualitinya. Mhm. Kalau Syirah lihat, kopi luwak ni dihasilkan dari pencernaan musang. Musang akan memilih buah kopi yang berkualiti dan hasil pencernaan musang ni kopi itu dibersihkan, Mhm. dilakukan proses penapaian dan kopi ini dianggap penggemarnya adalah paling enak dan proses penghasilannya yang complicated dan intensif Hmm. buruk serta permintaan yang tinggi menyebabkan harga kopi luwak sangat mahal di pasaran. Ya Syirah. Tiba rasa nak Dan minum. Tiba rasa nak mengopi pula hari ni. Lepas ya ni. silakan. Ya, harus minum kopi. Kalau di Indonesia hari-hari kita harus minum kopi. Ya, Ngopi ya, ngopi. ngopi. Ya, sini bilang ngopi, ngopi yuk. Ngopi yuk. Ah, Baik, terima kasih Encik Syukri untuk laporan mengenai kopi hari ini. Jadi kita nak berehat seketika. Sementara itu bolehlah anda di rumah mengopi sebentar. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan koresponden TVS. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton koresponden TVS. Masih lagi dalam koresponden TVS bersama saya Syira Abang Mansur, juga bersama dengan Syira di talian video call sekarang ini, iaitu koresponden TVS dari Singapura. Assalamualaikum Puan Masita. Apa khabar? Waalaikumsalam, Syira. Baik. Baik, terima Hmm. kasih. Baik, Puan Masita, kita nak terus ke topik perbincangan kita pada hari ini. Difahamkan seorang rakyat Malaysia dari Singapura yang terselamat dari hukuman gantung sampai mati dan beliau kini sudah pun keluar dari tahanan dan bebas menjalani kehidupan harian beliau seperti biasa. Boleh ceritakan dengan lebih lanjut mengenai lelaki ini? Ya, terima kasih Syira. Ya, nama beliau ialah Beh Chiu Bu, berasal dari Pulau Pinang, ditahan pada Oktober 2016 atas dakwaan cuba membawa masuk kira-kira 500 gram metafetamin atau ringkasan meth lah dari Hmm. Johor di Pusat Pemeriksaan Woodlands. Dia telah dijatuhi hukuman gantung sampai mati pada Januari 2020, 4 tahun selepas itu oleh Mahkamah Tinggi Singapura dan kemudian merayu terhadap sabitan dan hukuman itu. Rayuannya berjaya pada Oktober tahun lepas apabila Mahkamah Rayuan Republik ini memutuskan bahawa pendakwaan gagal membuktikan pertuduhan bahawa membawa masuk dadah terhadap Beh. Namun pihak pendakwa membuat permohonan pula untuk mendakwa 4 pertuduhan yang lebih ringan berkaitan dadah terhadap Beh. Namun pada 2 Mac lalu panel 3 hakim membuat keputusan 2-1 yang memihak kepada Beh. Hakim tersebut Sundaresh Menon, Teh Yong Kwang dan Stephen Chong merupakan hakim sama yang membuat keputusan berkaitan rayuan Beh ke atas hukuman gantung sampai matinya pada Oktober lalu. Ya, Syirah. Dan kabarnya Puan Masita pun berkesempatan bertemu dengan Beh 2 hari selepas pembebasan beliau. Boleh kongsikan mungkin bagaimana keadaan Beh ketika itu? Ya, saya sempat bertanyakan soalan pertama saya lah bagaimana perasaannya. Beliau kata bangun pagi pada hari kedua itu tangan saya menggeletar, kata Beh. Beh kelihatannya seperti tidak boleh lagi menerima kenyataan yang beliau sudah dibebaskan dari kesemua 5 pertuduhan membawa dadah ke Republik ini. Ketika ini beliau ditempatkan di sebuah hotel bagi urusan dokumentasi sebelum pulang ke Pulau Pinang, dibantu oleh peguamnya lah. Itulah katanya dia
semalam saya tidur di penjara dan hari ini saya tidur di hotel. Jadi dia macam satu dunia yang berbeza, kata Mhm. Beh. Agak kasihanlah juga melihatnya. Mhm. Dan Mhm. kemudian beliau turut menunjukkan kepada saya telefon yang digunakan 4 tahun lalu, di mana perlu dikemaskinikanlah operating sistemnya berikutan peredaran masa kan. Mhm. Dia juga agak terkejut dengan situasi COVID sekarang, di mana beliau bila memasuki satu premis perniagaan, beliau perlu membuat contact tracing dan semualah proses SOP tu agak kejutan jugalah untuk beliau setelah berada hampir 4 tahun di dalam penjara. Mungkin Syira, Mhm. saya berikan sedikit latar belakang lah apa yang berlaku pada 26 Oktober di hari Mhm. penahanan beliau itu. Okey, Um, silakan. Beliau memasuki Singapura dari Johor menunggang motosikal milik rakannya. Uh, Peliknya didaftarkan di Malaysia lah. Dadah yang Mhm. dirampas mengandungi tidak kurang dari hampir 750 gram serbuk hablo, tetapi selepas dianalisa ia didapati mengandungi tidak kurang 500 gram metafetamin atau meth itu tadi. Beh dalam pembelaannya mendakwa dia tidak mengetahui pun terdapat dadah di tempat penyimpanan motosikal itu. Itu saja rasanya Syirah. Berita Hmm. gembiralah untuk Beh dapat pulang semula Mhm. ke pangkuan keluarga. Baik, Ya, begitulah sedikit sebanyak mengenai Beh Chiu Bu yang ya. kini boleh bebas menjalani kehidupan seperti biasa setelah 4 tahun dalam tahanan. Dan pastinya banyak pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah Beh ini. Terima kasih Puan Masita untuk laporan hari Terima ini. kasih. Terima kasih. Kita jumpa lagi di episod akan datang dalam Koresponden TVS bersama saya Syira Abang Mansur. Jaga diri Malaysia.